Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana banyaknya nikmat yang Allah anugerahi kepada kita yang tidak mampu kita nak hitung hari ini saja. Ya, daripada alam roh kita dilahirkan hingga sekarang, nikmat-nikmat Allah berjalan terus. Terutama nikmat yang besar adalah kita merasakan yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, dan segala yang kuasa, yang berkehendak, yang mentadbir, segala-galanya kita rasakan Allah je hingga tidak ada lagi diri kita dan juga sekalian yang kita lihat, melainkan keesaan diri, keesaan Allah. Itulah nikmat yang paling besar sekali. Bukan maknanya kita hilangkan kedirian kita, kita tak ada rasa kita, itulah paling besar nikmat. Sebab kita benar-benar memahami kita ni tidak ada. Jadi yang ada hidup hanya Allah yang maha hidup. Itulah nikmat yang paling besar. Sebab kita telah mencapai kepada apa hala tujuan kita dihidupkan. Bukan hala tujuan hidup tu untuk menyaksikan hidup kita, bukan. Hala tuju dihidupkan kita ni daripada diri Allah tu untuk nak melihat ahsanu amalah. Apa ahsanu amalah? Kita merasakan hidup ini adalah Engkau lah ya Allah. Hidup yang Kau bagi kepadaku bukanlah hidupku, tetapi hidup ni semata-mata lillahi ta'ala, Engkau lah ya Allah. Jadi bagaimana kita nak olahkan dia supaya kita tetap di dalam keadaan mengecapi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ad-duha, iaitu kita merasakan betul-betul tenggelam dalam kenikmatan dengan Allah hingga tidak ada rasa diri kita lagi. Itu sebenarnya hala tuju. Pernah dengar tak cerita Isra wal Mi'raj? Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Pernah dengar tak bang? Jadi Rasulullah SAW daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketujuh, sampai ketujuh, untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan penghabisan sekali Rasulullah berjumpa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bila jumpa tu macam mana keadaan Rasulullah? Lebur, hilanglah nama Muhammad itu tadi. Bila dah asyik, tenggelam, hilanglah Muhammad, hilang Ahmad, tinggal Ahad. Di situlah maknanya mencapai kepada kenal yang sebenar-benar kenal, tenggelam sebenar-benar tenggelam, faham sebenarnya faham. Maka di situlah tempat yang paling tenang, yang paling nikmat. Di situlah yang Allah beritahu wa amma bi ni'mati rabbika. Jadi beruntung kita kalau dah mencapai kepada tahapan hala tuju sebenar kita. Jadi kita pun juga diperjalankan oleh Allah untuk sampai kepada Allah juga.
Sebab dalam ayat itu surah Isra tu bagi tahu bukan Nabi Muhammad, tapi dalam kisah cerita tu Nabi Muhammad. Tapi disebut nama abdihi. Subhanallazi asra bi abdihi. Betul Mak Jih? Betul tak? Dia tak sebut nama Nabi Muhammad, dia sebut, Allah sebut abdihi, mana hambaku. Jadi macam mana kita nak jadi hamba Allah? Bila hamba Allah, itulah kita ini akan diperjalankan oleh Allah untuk sampai kepada Allah. Ibaratnya sampai kepada Allah tu maknanya bukanlah Allah Ta'ala tu ada di atas langit, dan bukan Allah tu ada di bawah, bukan ada di kanan, di kiri, di tengah. Dia tidak ada ruang, waktu, tempat Allah nak duduk situ. Waktu ni sini, waktu ni sini. Waktu dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Itu bukan. Itu kita kena kenal betul-betul Allah. Kalau kita tak kenal, kita ingat, oh, Nabi Musa jumpa Allah Ta'ala kat pokok ni di atas bukit. Rasulullah di atas langit ketujuh. Saya minta, maknanya bila kita boleh sampai? Hanya Rasulullah ialah boleh. Sebenarnya kita tak faham. Sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Sebenarnya dia tidak di mana-mana, tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana Allah SWT. Cuma kita tidak menafikan diri kita benar-benar. Kita tak kenal diri kita benar-benar. Bila kenal diri kita benar-benar, kita tidak ada. Bila tidak ada, yang wujud Allah lah. Jadi ada dia di mana-mana, meliputi atas segala-gala kita merasakan dia di mana pun. Tanpa lagi ada antara, maknanya kat depan, kat belakang, tak ada. Dia dah meliputi. Seperti bila kita dah kenal tadi. Dia laisa kamitslihi syai'un fil ardi. Tidak boleh dari sekian alam yang Allah jadikan ni kita nak samakan macam Allah, tak boleh. Apa yang Allah Ta'ala zahirkan, bang, semuanya apa? Semua menunjukkan dia yang ada. Bukan dia zahirkan tu untuk mengatakan dia tu begitu. Bukan. Tapi kita memandang yang menzahirkan tu tadi ada. Bukan benda tu ada, tapi yang menzahirkan tu yang ada. Dan dia tidak boleh. Yang Majid, duduk sini. Duduk sini. Sini. Dia tidak boleh diseumpamakan. Duduk elok, Pak. Duduk elok. Sini Majid. Dia tidak boleh diseumpamakan. Apa pun Allah Ta'ala zahirkan, kita tak boleh umpamakan dia. Abang? Kenapa buat macam tu? Janganlah. Kita tak boleh umpamakan. Walaupun Allah ni macam cahaya. Tak boleh. Allah ni macam ni. Tak boleh. Kita kena nafikan, hilangkan. Tak ada. Allah tu semua apa yang nyata tak sama. Dia laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak boleh kita, makna apa pun Allah nyatakan, pelik ke tak pelik ke, tak boleh kata Allah macam ni, tak boleh. Kita tak boleh kata itu. Dengar bang. Tu. Faham tak? Abang? Tu. Ya? Jadi kita olahkan dalam kehidupan kita. Nanti kita akan dibagi oleh Allah Subhanahu Taala kefahaman. Kita kena, yang penting hilangkan diri. Hilangkan apa bang? Hilangkan diri. Jangan merasa ada diri kita. Jangan ada fikir bukan-bukan. Kita hilang. Nanti Allah yang sendiri akan pengetahuan tu sampai. Dialah yang ada. Dialah yang menyusun. Dia yang memberi kudrat kepada kita. Dialah yang mengajakkan kita berfikir ke sini ke sana. Semua hak Allah. Tak ada hak kita. Betul lah bang? Betul. Tu ya. Dah. Tutup. Cukup. Jadi begitulah apa yang nak diucapkan daripada ucapan kalimat-kalimat Rabbi. Kalimat-kalimat yang suci daripada Allah. Apabila kita telah menghilangkan rasa kedirian, dan apabila kita telah menghilangkan
apa segala ilmu-ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada kita, dan kita benar-benar mengharapkan kalimat-kalimat sucinya yang keluar daripada anzala ala abdihil kitabah walam yaj'al lahu iwaja, mana yang datang kepada dalam kitab kita terus daripada Allah. Mana bukan datang tu bukan makna dia daripada atas, tapi dia tu rahsia tu tadi yang berada di dalam tu tak lain adalah al-insanu sir wa anas. Maknanya manusia tu rahsiaku dan tak lain rahsiaku adalah aku. Kalau kita faham benar-benar, kita hilangkan diri kita, yang tinggal rahsiaku dan tak lain rahsiaku adalah aku. Dan kita tidak boleh kata aku ni Allah, tak boleh. Sebab rahsia tu tadi dah sendiri kita tak dapat nak khabarkan. Jadi cukup kita mengatakan waliyatalataf wala yus'iran nabikum ahada. Seperti mana penduduk kafir nak beli barang, jadi salah seorang daripada itu dapat daripada ilham daripada Allah, laduni daripada Allah, hendaklah kau berlemah lembut, jangan kau ceritakan. Latif maknanya waliyal talataf, latif, jangan kau cerita hal hewan kau tentang kau kalau beli barang pakai duit ni nanti. Tu ya. Jadi kita bila alam dengan seseorang ahada, dengan siapa-siapa pun, jadi kita bila dah kenal diri kita, kita tahu kita ni tak ada, yang ada hanya Allah, dan rahsiakan. Jangan kita khabarkan kepada orang yang bukan daripada ahli penduduk kafir, ahli ibadah, yang betul-betul kenal diri, kenal Allah. Sebab bila seorang tu dah kenal, dia faham bahawa dirinya tak ada, yang ada hanya Allah, maka dia harus rahsiakan. Sebab bukan semua makhluk Allah, manusia ni tahu rahsia yang tersembunyi di dalam diri manusia. Kalau dia tahu, beruntung dia. Dan kita bila kita tahu, kita kalau bagi tahu kepada orang yang belum sampai kepada tahapan dia, ia mungkin akan mendatangkan fitnah, mungkin mendatangkan macam-macam. Kerana ibaratnya lah, dia baru belajar ABC, kita dah ajar suruh dia baca lancar. Jadi dia tak dapat baca lancar, kita marah dia. Ibarat gitulah. Jadi kita kena tahu tahapan dia. Bukan tak boleh bagi tahu alam ahada ni, tapi ahli dia yang betul-betul. Jadi inilah berlaku sekarang ni. Kita tidak menitik beratkan di situ masalahnya sekarang di pengakhir zaman ni, kerana kita dah banyak terlalu lama mengikuti sistem-sistem yang bukan sistem Allah SWT, bukan yang original punya sistem, seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai wali-wali Allah, sampai kepada kita dah tinggal sedikit aja. Jadi asing balik dah. Sebab dah sedikit yang betul-betul yang amalkan yang asli. Jadi pelik lah kita ni. Jadi tu kita gunakan waliyatalah taf wala yus'iran nabikum, hendaklah kau berlemah lembut dengan mereka. Jangan kau ceritakan alam ahadah kau tadi. Dalam ahadah tu jangan cerita dengan seseorang pun lah. Maknanya engkau dengan Allah, maknanya engkau tahu dah tu, rahsiakan dulu. Melainkan kau ajarkan ikut tahapan-tahapan dia. Jadi gitulah kita menghadapi ni sekarang keliling kita. Kalau kita tak betul-betul ni dihebohkan kita dengan kedatangan nanti tentera-tentera Dajjal. Kita menunggu tentera-tentera Dajjal. Padahal tentera-tentera Dajjal dah lama dah menyerang kita. Tu. Dan Dajjal tu sendiri pun dia ada ketua lagi atas Dajjal tu. Ya'juj Ma'juj lah contohnya. Atas lagi ada lagi Iblis. Jadi Iblis lah paling nombor satu ketua angkatan kebatilan yang Allah Ta'ala buatkan dalam skrip Allah Ta'ala tu. Ketua kebatilan tu adalah Iblis. Dan ada lagi ketua lagi tinggi lagi pada Iblis. Allah Ta'ala kata ada musuh yang lebih lagi. Itu Iblis musuh juga, tapi ni lagi hebat musuh ni. Itulah hawa nafsu syahwat kita. Mulanya Adam tu seorang. Jadi di dalam ibaratnya tempat nikmat, ibarat dia surga, semua cukup dalam tu. Cuma Allah larang jangan hampiri. Tapi bila dah lama Nabi Adam tak ambil, tiba-tiba dia memimpi burung 2 ekor untuk
ada teman. Jadi dia pun teringin nak ada teman, Nabi Adam ni. Jadi Allah patahkan tulang rusuk ibaratnya, jadikan Hawa tu daripada bengkok, daripada tulang rusuk Adam. Jadilah Siti Hawa. Jadi Siti Hawa tu mula jadi syahwat Hawa dia tu. Hawa. Memang Hawa ni bengkok sifatnya. Jadi kalau tak pandai, kita keras sangat, patah. Susah nak cantum balik, patah. Kalau kita nak luruskan, tak boleh. Dia macam mana kita nak biarkan keadaan asal macam bengkok macam tu kan. Memang itu yang saya cakap tadi. Kalau tak betul-betul, susah kita nak nasihati hawa kita. Itulah maknanya. Hawa tu bukan makna berarti itu perempuan. Hawa tu keinginan. Keinginan tu makna melayakkan kita rasa ada kedirian. Kan roh. Asalnya roh ni memang perjanjiannya, roh kita ni sentiasa hendakkan kepada Allah. Tapi bila dia masuk ke dalam jasad, maknanya tubuh, kita merasakan tadi bergerak gitu, melihat, mendengar tadi, dengar, menggunakan mata-mata tadi, mulut. Jadi kita merasakan ada kita. Bila ada tu rasa berkeinginan tu. Jadi macam mana kita nak kontrol dia? Ini keadaan kita dah berlangsung lama. 10 tahun, 20 tahun, 30 tengok umur kita kan. Selagi kita tak menjumpai rahsia tu tadi, kita akan sentiasa berada dalam keadaan kerugian. Seolah-olah kita berada di dalam azab. Kita buat kebaikan, kita nakkan sesuatu ganjaran. Kita takut kepada azab, iaitu api neraka. Jadi bukan kita tadi berbuat tadi semata-mata mentajalikan. Kalau betul kita kenal diri, kenal Allah, apa yang kita buat kebaikan ke, apa saja dalam hidup kita, kita tak merasakan itu hak kita. Itu hak Allah. Tapi bila kita tak mengenal diri, mengenal Allah, maka apa yang kita buat, kita akan nak berkehendak hajat hawa. Itu pasal Rasulullah SAW berdoa, dia kata ridha Allah dulu. Ridha Allah dulu. Kan penting dalam hidup kita, apa pun kita kalau tak tanamkan ridha Allah, maknanya pentingkan Allah tu terima tak kita buat tu. Bukan kita berbuat tu, ya Allah engkau mesti bagi aku balas ni. Itu dah lain tajuk dah. Maknanya kita tak kenal diri, tak kenal Allah tu. Ridha tu maknanya lillahi ta'ala, betul-betul kita berbuat tu, berbuat baik, ke solat, ke puasa, ke zakat, apa kita rasakan dialah yang 100%-nya. Jadi tak ada dalam pemikiran kita untuk kita nak selain dialah yang, bukan kita. Sampai kita hilang rasa macam kepunyaan kita ibadah tu. Tapi masih lagi kita rasa, nanti aku kumpulkan ibadah banyak-banyak, nanti kita akan itu satu saya cakap tadi, masih lagi nanti ibaratnya lah saya cakap nanti. Salah satu ni saya bagi tahu, ada hadis Rasulullah bagi tahu. Ada satu nanti di padang mahsyar, dia akan dipanggil orang yang maknanya dia ni berjuang mati, orang kata mati syahid. Kan? Di hadapan Allah, di hadapan malaikat semua lepas. Di hadapan Allah dia soal. Allah Ta'ala soal. Allah soal sendiri kan. Engkau ni benar ke mati syahid? Dia kata benar ya Allah, aku ni mati syahid. Allah Ta'ala kata kazib, pembohong. Habis bila Allah dah kata membohong. Tapi dengan langit, malaikat ke apa semua lepas. Semua lepas. Perhitungan soal jawab tu semua lepas. Tapi di hadapan Allah, Allah soal, betul ke engkau ni mati syahid? Betul ya Allah, aku berjuang untuk engkau ya Allah. Kazib, bohong Allah Ta'ala. Apa nak cakap bila Allah dah kata engkau bohong? Allah lebih tahu. Engkau berjuang, Allah Ta'ala kerana nak dipuji supaya engkau mati, orang gelang kau mati syahid. Baru kau teringin, betul lah. Nampak? Hanya orang yang belajar ilmu pula
Dia belajar ilmu, semua lepas dah. Soal jawab apa semua pada masyarakat semua. Sampai di hadapan Allah, Allah soal. Betul engkau ni orang alim, orang yang apa, tahu ilmu. Betul ya Allah, aku sampaikan ni, sampaikan. Kazib, bohong. Kau sampaikan semua orang ni, tapi engkau sendiri tak buat. Habis. Disoal penghabisan oleh Allah. Bila Allah kata kau, pasal kat dunia lagi kita nak tengok. Supaya Allah tak soal kita lagi. Kat dunia lagi kita dah beres. Apa sesuatu yang kita buat, bukan aku yang engkau lah ya Allah. Itu baru Allah Ta'ala kata orang yang siddiqin, orang yang benar, orang yang betul hamba ku beribadah. Itu saya cakap pentingnya belajar kenal diri, kenal Allah. Supaya kita hakul ya, yakin yang berbuat itu bukan wa ma ramaita idh ramaita. Ini yang Rasulullah SAW bawa, kenikmatan ini. Itu bila dah rasa kita banyak buat ibadah, kita dah pelekehkan orang lain. Kita rasa kita betul orang lain. Kita bawa watak ni, kita tak boleh ditegur oleh orang. Oh, tak boleh. Hingga nanti daripada masyarakat pun kita rasa kita orang dah berjaya. Kita dah sangka begitu. Kita bawa pemikiran amalan kita banyak. Ya Allah. Bukan saya cakap tak boleh beramal. Bukan. Masalahnya sekarang sangkut juga nanti. Pasal kita mengaku seolah amalan yang kita buat tu kita. Ada pengakuan diri. Padahal kau dah berkata la ilaha il asyhadu alla, aku menyaksikan apa pun semua yang termasuk diri aku buat, semuanya lain engkau aja, bukan aku. La hayyun la alimun la qadirun la muridun la samiun la basirun la lahul mawjud, engkau semua ya. Tidak ada hidupku melainkan hidup. Tidak ada kehendakku melainkan kehendak engkau. Susahlah nak buat aku. Itu pasal kena mengaji, kenal diri, kenal Allah. Kau tak mengaji, kau takkan faham bahasa-bahasa ni. Kau sebut la ilaha illallah berpuluh tahun pun kau tak faham apa pengertian supaya kau dapat mengimani dia. Kau hanya membaca, tak dapat mengimani. Dan tak dapat, maknanya engkau, maknanya bila tak dapat kau imani, kau tak dapat mempercayai lah apa yang kau cakap. Tak ada semua, yang ada hanya Allah. Tanpa pengetahuan, kau hanya menyebut-nyebut. Engkau ingat kau dah terasa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sampai ke mati aku dapat sebut ni. Sebut belum lagi. Kau sebut durian-durian belum lagi kau dapat rasa. Dan rasa tu kau tak dapat pulangkan. Siapa yang bagi rasa berkendakkan tadi? Dia yang merasa diri dia, memuji diri dia. Tak ada kita. Baru sampai. Baru yang dikata Allah Ta'ala kata, baru kau siddiqin, baru kau hamba kau yang benar. Fad'uli fi ibadi. Engkau betul golongan hamba ku yang betul-betul. Seperti Rasulullah, sahabat-sahabat, Nabi-Nabi, para-para wali-wali Allah yang betul-betul faham, kenal aku, dia engkau tergolong ibadah. Kita nak gitu di dunia. Bila kita dah dapat rahsia terbesar ini, yang Allah Ta'ala letakkan rahsia tu tak lain adalah aku, maka engkau telah beruntung. Inna fatahna laka fatahan mubin. Kau dah diberi oleh Allah kemenangan. Apa kemenangan dia? Engkau telah maknanya seolah-olah Allah telah ampunkan kau dosa-dosa kau dulu dan bila-bila pun. Sebab engkau telah menghilangkan diri engkau. Tak ada. Yang ada hanya Allah. Maka dosa engkau dulu, semoga Allah Ta'ala kata, akan datang semua tak ada. Bukan saya kata, oh si Haji ni dah, dia mengaku Nabi pula, tak ada dosa pula yang depan yang akan. Bukan, ini Allah dah bagi tahu bila engkau duduk di situ. Apanya yang nak kira engkau dah tak ada. Itulah duduk Nabi itu maksum, gitulah Nabi duduk kat situ. Tak ada ke diri, yang ada hanya Allah. Jadi engkau pun kalau dapat duduk situ, engkau dudukkan kau selagi engkau begitu, engkau tidak ada dosa. Nak apa dia engkau dah tak ada. Sepanjang hidup kau bergerak, kau rasa dia semua. Apanya yang malaikat nak tulis? Kau dah duduk dalam benteng, Allah jamin keamanan. Takkan Allah nak nyari. Allah memang nak kita duduk di situ. Wa qadarab. Dia memang nak bagi kita duduk situ. Mengapa pula kita rasa pula pelik pula? Untunglah yakin. Aku yakin. Barulah kita dapat situ, kita duduk situ. Itulah tempat yang dikatakan pertemuan antara dua lautan. Yang kata Nabi Musa nak cari tu. Pertemuan antara dua lautan Masin dan Tawa. Di situ, di tengah-tengah dia tu. Di tengah-tengah tu tiada lagi antaraku dan antaramu lagi, lebur di situ.
Maknanya kita tak duduk antara masin dan tawar lah, dua pertemuan laut tu. Jadi kita duduk siapa yang menjadikan tu. Di situ baru kau temu, di situ kau duduk di alam yang dipanggil alam mahada. Maknanya semua perilaku kau dah tak ada rasa dah. Lemah long line kau di hadapan Allah dan kau dah. Dia buka mata. Dia suruh berjalan, dia gitu. Kau dah jadi begitu. Selemah-lemah, sedaif-daif, sefakir-fakir. Cara Rasulullah, aku ni suka jadi fakir. Mana fakir ni? Apa nanti disuruh bawa? Apa disuruh? Aku menantikan apa yang Allah Ta'ala suruh. Bukan aku berbuat tu sebelum disuruh. Sentiasa dalam keadaan dia sedar, Allah yang suruh. Tak ada aku lah. Dia semata-mata. Macam Nabi dia. Bukan aku berbuat ni kerana hawa nak, kehendak aku. Apa yang tu Allah suruh, bawa aku buat. Aku tak. Selagi dia tak, dia suruh solat. Dia suruh. Gitu sekali dia punya betul-betul ilmu dia betul-betul di sisi Allah betul. Kefahaman dia betul-betul dia di sisi Allah. Dia tak nak yang lain. Di sisi Allah. Jadi itu yang kita nak. Maknanya Rasulullah SAW nakkan kita dapat. Maka tu kalimah yang diajar, kalimat sakti oleh Allah kepada orang yang nakkan kepada istilah dia menyebut La ilaha illallah. Bila dapat La ilaha illallah, syahadatain dua kali, iaitu Muhammadur. Tetap. Kalau kata Adam, zaman Adam. Kalau Musa, Rasulullah. Sampai penutup Rasulullah, tetap Rasulullah. Sampai bila-bila tetap. Kalau Mahdi turun pun, Imam Mahdi, Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimat sakti yang perlu kita fahami betul-betul. Baru boleh kita bawa yang lain. Sebab bukan kita yang bawa menghadapi hidup ni, tetapi menghadapi setiap detik nafas turun dan naik kehidupan kita, Allah lah yang menaikkan nafas itu turun naik. Kita terasa gitu. Takut kita nak rasa nafas kita nak rasa kita yang sedut pun takut. Sebab kita telah mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah tu kita maknanya mengadakan dua. Kita pun boleh tarik nafas, Allah pun boleh tarik nafas kita turun. Jadi ada dua kuasa, mana boleh. Kuasa tu hanya milik Allah. Wa huwa bi kulli syai'in qadir. Jadi di situ. Dia halusi sampai betul-betul tak ada. Macam mana betul-betul tak ada di kita? Macam mana juga? Fakir nama dia. Jadi kita ni takut tak jadi fakir. Belum lagi sempat dah mati, nanti baru nak jadi fakir. Tak boleh. Masa hidup ni kita sebenarnya fakir. Nanti bila mati dah memang kita tahu kita pun fakir. Tetap juga kita fakir. Sebab mati tu baru nak mula nak jadi fakir. Susah lah. Masih hidup sebenarnya fakir. Tak punya hidup, tak punya pendengaran, tak punya penglihatan. Tapi masa kau hidup, kau tak jadi fakir. Kau rasa penglihatan kau, kudrat kau, kehendak kau. Jadi bila kau nak faham, bilanya yang kau nak tahu rahsia yang bernama Nur Muhammad dalam diri kau tadi. Allah Ta'ala kata, dalam diri kau, al-insan, dalam diri insan manusia kau dah kenal diri, sebenarnya dia akan faham. Dalam diri dia adalah sifatku bernama Sir, iaitu Nur Muhammad dalam diri. Sentiasa terang. Dan tak lain Nur Muhammad tu dia, aku. Bukan dua, mana aku, tak lain aku. Tapi bila situ kamu tak bongkar, tak faham, tak sampai ke situ, maka kamu berada dalam kecelakaan. Berada dalam kemalangan. Berada dalam azab yang sangat perit. Azab yang sangat perit. Kalau neraka jahanam tu perit, ni lebih 1000 kali ganda perit. Sebab engkau tak mengenali Allah yang sentiasa dengan kamu. Yang tak pernah terkelip, yang tak pernah berpaling dan tak pernah pergi mana-mana daripada engkau. Kerana dia sangat sayang. Maka tu dia kata seru aku betul-betul. Seru tu makna sebab kataan seru tu, kenal aku betul-betul. Kenal aku betul-betul baru seru. Kenal aku betul-betul baru seru. Sekarang kau seru tanpa kau kenal. Maka kau tak rasa. Aku seru namamu ya Allah Panglima ni, naik semangat kita tiba-tiba. Aku seru ni naik. Tapi kita tak kenal yang kita seru tu macam mana kita nak.
Jadi seru tu nama Allah tadi, Allah Ta'ala kata. Supaya bila dah seru dia baru kita nampak tadi Ar-Rahman. Dan serulah Allah Ta'ala kata sifatku yang bernama Asma, yang Ar-Rahman, yang sangat pemurah dan sangat pengasih. Di situlah kita punya apa? Kita didapat tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di situlah tempatnya, maknanya semua segala-gala para Nabi Muhammad SAW, para Rasul, para Nabi, wali-wali Allah, dia tergolong di situ. Terlalu muqarrabin, terlalu dekat. Dekat, korib, sampai mereka ni lebur. Bahawa puas hati mereka tak ada yang ada mereka kata muqarrabin tu tadi begitu. Hingga makan durian dah makan rasa-rasa tu dekat. Hingga lebih dekat daripada rasa tu sendiri adalah dialah. Tak ada kita dah. Bagi situlah kita makna nak mendapatkannya. Ini dah pengakhir zaman. Kita dihebohkan dengan Imam Mahdi, Dajjal, ini nak kiamat. Itu memang semua nyata betul. Betul semua tu. Ulama-ulama yang betul semua cakap. Ini semua ada hadis daripada Nabi. Betul. Diorang ceritakan. Kita jangan lengah-lengah lagi. Tapi yang paling mustahak, saya nasihatkan diri saya dan juga pendengar-pendengar YouTube, siapa-siapa pun, saya nasihatkan daripada saya betul-betul, saya nak betul-betul, saya kerana kasih sayang nak bagi tahu, kenallah diri, kenal Allah. Jangan engkau kenal Imam Mahdi nak datang nanti tahun depan, bulan depan. Jangan kamu berfikir ke situ. Nak kamu menunggu. Sebenarnya Imam Mahdi yang di dalam tu yang perlu kamu kenali dulu. Pasal Imam Mahdi tu, kata Rasulullah, dia tu seperti namaku, dia keturunan. Itu kita kena faham. Di sebalik yang tersirat perkataan Nabi SAW. Quran ni ada yang tersurat, ada tersirat. Hadis Nabi pun ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi tersirat daripada Imam Mahdi yang Nabi bagi tahu, walaupun kau ke lautan ataupun salji, tempat yang ais sekalipun dia ada jauh sana, engkau kena pergi juga. Lautan api ke apa benda mana, maksudnya Nabi gitulah. Kalau Imam Mahdi kau dengar di situ, pergilah macam mana pun. Maknanya Nabi nak bagi tahu, kau kena kenal lah, macam mana pun kau kenal lah tu tadi. Yang aku maksudkan tadi adalah Mahdi tu adalah yang petunjuk Allah. Guru tu Nur Muhammad tu tadi. Guru Nur Muhammad, iaitu tak lain adalah sir tu tadi, yang dalam diri kamu tu tadi. Yang itulah Mahdi yang original tadi, yang kita nak, iaitu Allahnya tadi yang kita nak kenal tu. Yang ada dalam tu tadi adalah tak lain, dia itulah Nur Muhammad tadi, yang mana dia itulah Mahdi yang original yang dalam diri kita. Kalau itu kita tidak kenal, kita sia-sia kalau menunggu Imam Mahdi datang. Silap-silap kita tak boleh bersama dengan dia. Tak mampu. Tapi kalau kita dah faham Mahdi yang dalam ni, kena faham diri kita. Kita kena faham. Kerana Mahdi tu tadi, maksud Mahdi tu, kita mesti harus mendapat petunjuk Allah. Mahdi tu maknanya dapat petunjuk Allah dan boleh memberi petunjuk. Tu Mahdi lah. Tapi dalam kita sendiri, kita tak dapat petunjuk Allah dalam diri kita. Bagaimana kita nak beri petunjuk? Dan kalau dua-dua tu petunjuk pun tak dapat, macam mana nak beri petunjuk? Macam mana kalau datang Mahdi yang terzahir tadi, yang besarnya tadi, kita nak pergi ikut petunjuk dia? Sedangkan dalam iman kita tertutup daripada. Inilah saya nasihatkan diri saya betul-betul, tolonglah. Masa dah terlalu hampir. Supaya datang nanti Imam Mahdi, dalam kita dah tahu Mahdi yang dalam ni tadi dah sedar, dah tahu Mahdi yang di dalam diri kita masing-masing, mudahlah kita akan mengikut Mahdi yang bila dia datang. Kalau tak datang pun tak ada masalah. Sebab kita dah tahu strategi itu apa. Tetap sama juga. Dia datang ke yang di akhir, tak datang tetap sama. Yang dalam kita dah faham apa tu Mahdi. Kita dah dapat petunjuk Allah. Kita dah kenal diri, kenal Allah. Macam mana cara dia? Tak lain, kita cari mursyidah, kita cari mursyid yang dia dah memang ada. Dia panggil tadi
Mahdi dalam diri dia. Dia dah dapat petunjuk Allah, dia dah kenal diri dia, dia dah kenal Allah betul-betul, dan dia kerja dia tak lain memberi petunjuk supaya orang mengesakan Allah. Dia tak mau imbalan-imbalan lain dah. Dia mau, itu makna kita kena ketemu. Sebelum kita tu tadi, dalaman kita kena betul-betul. Kita tahu kita tak mampu, kita mohon pada Allah, tunjukkan aku ya Allah kat dunia ni siapa yang boleh aku faham Mahdi tu nanti. Siapa, tolong tunjukkan ya Allah. Nanti apa? Tunjukkan. Untunglah kita dapat jumpa. Masih hidup lagi kita dapat jumpa. Itu yang paling mustahak bagi saya. Pasal ini masih dah terlalu, bukan terlalu, hampir sebenarnya dah jadi semua lagi. Bahasa tu tadi, supaya kita bertindak cepat, supaya kita tidak putus asa. Masih ada lagi peluang. Walaupun kita dikurung sekarang ni, COVID-nya makin merebak, kita pun dah jadi kebingungan sekarang. Menaik berlilangan apa? Orang-orang manusia yang kena ni tadi. Tak kira orang Islam ke tak Islam, semua dalam ketakutan. Tu. Tadi, melainkan orang yang dah betul-betul dia dapat petunjuk daripada Allah. Dia, yang penting aku sentiasa dengan Allah. Dia dah dapat. Mati ke hidup ke apa benda COVID, dia tak peduli dah. Sebab dia dah kenal diri, dia dah kenal Allah. Dia dah duduk dalam benteng Allah, dia tak risau apa dah. Apa pun jadi keliling dia semua, itu semua Allah Ta'ala punya susunan. Dia dah tak nampak susunan tu makhluk dah. Tapi kalau kita tak dapat petunjuk Allah, kita tak cari, benda tu dah ada kat dalam diri kita. Tu. Apa Allah Ta'ala kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Telah datang kepada kamu, Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah gambarkan telah datang. Sebenarnya dia dah ada kat dalam. Telah dah, maknanya dah sampai dalam diri kamu. Rasul, pesuruhku, Nur Muhammad dalam diri. Tersembunyi. Dia letakkan di dalam roh kamu. Dia datang melalui roh. Tapi bila kamu terlupa, ataupun kamu buat tak endah, ataupun kamu mempertikaikan, kamu biar penyakit tu biar berlama-lama, maka tertutuplah Nur Muhammad tu. Di luar maknanya roh tadi. Di luar nama dia roh, di dalam nur. Yang dikatakan pesuruh Allah tadi. Untuk apa pesuruh Allah dalam tadi? Dia nak bawakan sangat kepada keimanan, iaitu yakin kepada Allah. Rasul ni nak bawakan kita kepada keimanan, keyakinan kepada Allah hingga tak ada diri kita. Dia nak bawa. Tapi kau tak kenal yang dalam roh tu tadi. Kau biar tutup cermin roh tadi hingga nur tu tertutup kat dalam tu. Bilanya kau nak. Lepas tu kau nampak kat luar, kau tunggu kat luar. Sedangkan dalam kau terus tertutup, kau tutup. Itulah tadi. Bila tertutup, engkau akan membuat perangai kebatilan. Iaitu hawa nafsu syah. Maknanya engkau duduk dalam menjadi ketua kepada benda-benda batil. Kau sangkakan macam iblis ni jahat, syaitan ni jahat. Sebenarnya engkau lah ketua dia. Sebab hati kau dah tertutup, roh kau tertutup, engkau menutupi dengan hawa nafsu syahwat kau, maka sebenarnya engkau lah memegang panji-panji kebatilan. Dan di belakang kau adalah iblis. Kau punya pengikut. Ya'juj Ma'juj, Dajjal. Maka tu lebih jahat lagi manusia daripada iblis. Balhum ka'lan'am. Allah Ta'ala kata lebih teruk daripada binatang manusia ni kalau dia dah lalai. Dia lengah. Sampai manusia, iblis kata, aku tak berani macam kau lah Fir'aun. Aku tak berani macam kau lah Qarun. Aku pun takut Allah Ta'ala engkau ni. Sampai gitu sekali iblis kata. Jahatnya kalau manusia ni lebih jahat daripada binatang. Jadi lebih tak sebenarnya. Jadi bila kita faham tu tadi, kita ngorak langkah lah. Sebenarnya kitanya kalau tak kenal diri, tak kenal Allah, kita ni lebih
batil daripada iblis. Pasal manusia sanggup dia bunuh manusia-manusia lain. Dia gunakan berbagai kaedah untuk dia konon-konon dia boleh kontrol manusia. Dia pakai kitab Fir'aun, dia pakai kitab macam-macam. Dia dah mula hati dia dah. Dia rasa dia boleh kontrol dunia. Dia dah sifat dia nak jadi memimpin dunia pula. Mula memimpin satu daerah, lepas tu nak satu negeri, lepas tu dia dah jadi. Allah bagi juga istidraj, Allah bagi supaya bertambah jauh, supaya manusia kan jadikan dia contoh. Untuk itulah sifat kebatilan. Bila kau tak mau mengikut sistem Allah, gitu jadi. Itu semua dah diskripkan Allah Ta'ala. Jadi itulah kita lihat, kita tak nak gitu. Allah selamatkan kita bagai-bagai perumpamaan Allah nak bagi tahu kita. Jadi beruntunglah kita mengikuti sistem Allah. Setelah kita dah kenal Allah, kita nak ikut sistem Allah, kita tak mau ikut lain. Untunglah kita. Tapi bagi yang tak mau, biarkan diri dia dalam kebinasaan, dia menzalimi diri kita sini, kita akan lihat manusia tu. Dia keras hati, dia degil lah gitu. Macam-macam. Zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi-Nabi dulu, banyak manusia-manusia degil. Engkar. Zaman Nabi Musa ada 10 mukjizat. Minta turun daripada langit. Gini. Nabi Musa buat semua. Tak mau ikut juga, tak mau beriman. Itu mukjizat, turun pun tak. Kita wali buat sikit pun kita Alhamdulillah percayalah kan. Ini kalau orang dah degil, dia dah keras hati dia, kan, dia biarkan lagi keras, gitu jadi penyakit tu datang, Allah lagi bagi penyakit sampai tutup. Jadi na'udzubillah, kita masih lagi ada peluang Allah bagi, masih nur dalam diri kita, masih hidup lagi, masih ada celah-celah, kita tutup tu masih ada celah-celah, nur tu nak pergi suluh lagi, walaupun kau tutup dia nak suluh juga lagi. Sayangnya Rasulullah SAW, ya. Jadi bilanya, adalah masanya. Bila datang ni tadi Allah Ta'ala hantar makhluk dia COVID yang halus ni untuk kita duduk di dalam rumah banyak-banyak, jangan pergi keluar banyak-banyak sangat. Suara muhasabah diri kita, cari kenal diri engkau waktu ni, perbanyakkan dengar-dengar YouTube berkenaan dengan macam mana kita nak kembali kepada Allah betul-betul. Tak lain mengenal diri, mengenal Allah SWT. Jadi saya nasihatkan diri saya sendiri, bukan maknanya saya cakap saya lepas. Kita sama-sama lah. Saya sayang semua sekali pun harus sayang saya. Kita sama-sama mengesakan Allah, memwahid nombor satukan Allah. Itulah saat yang sangat bahagia. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, saat yang paling bahagia kita menghilangkan diri kita, rasakan Allah aja dalam hidup kita. Apa pun datang ujian, masalah apa pun, kita kata kecil. Yang besar adalah bila aku tak dengan Allah, tak rasakan manis dengan Allah. Itu berat, itu malapetaka, itu azab, itu neraka yang paling berat sekali. Lebih berat daripada Jahannam. Bila aku tak rasakan Allah dalam hidup aku. Dapatkan, olahkan supaya kita dapat gitu. Sebab Allah memang nak berkehendak kita gitu. Sebab apa? Bukan Allah tu berat, Allah nak kita selamat. Dia tu sayang kita. Kenapa Allah nakkan pada kita pula? Harapan Allah pada kita apa? Bukan dia sayang kau, dia merendahkan diri. Allah merendahkan diri untuk dia tanda dia sayang kau. Dia tahu kau tu lemah, kau tak punya apa, fakir. Dia merendahkan diri bagi kau faham, kau kena kembali dengan aku, duduk dengan aku. Bukan kita rasa bangga. Tahu Allah Ta'ala suruh kembali pada dia. Jadi kita ni kembali, apa kau nak balas? Bukan gitu. Itu sombong namanya. Kita tak faham, tak kenal Allah maknanya. Allah merendahkan diri, dia sayang kau supaya jangan kau buat gini, kau akan rugi. Maka tak aku jadikan surga neraka. Engkau juga yang letakkan diri kau dalam azab. Dan engkau meletakkan diri kau seolah-olah surga itu tempat selamat. Aku menjadikan tu bukan nak jadikan itu tempat duduk engkau. Tempat kediaman kau adalah kembali kepada aku, lebur kepada aku. Maka barulah engkau tahu segala-gala nikmat-nikmat ataupun azab itu di tangan aku. Tapi kalau engkau tak meyakini kepada aku, engkau akan bergantung kepada neraka dan syurga dalam kau punya. Engkau buat kebaikan, masih lagi engkau menilai kepada engkau nak dibalas dengan syurga. Engkau memaksa Allah Ta'ala. Itu menunjukkan engkau masih lagi tak kenal aku. Bila tak kenal aku, engkau dah azab. Maka bila engkau angan-angankan benda yang lebih mewah, sebenarnya engkau tertipu dalam angan-angan kehidupan. Jadi
Saya bukan kata syurga tu tak ada, bukan, tetapi Rasulullah dah mengajar kepada kita, jangan mensekutukan Allah dalam ibadah. Allah suruh Nabi suruh cakap, bagi tahu, wala yusyrik bi ibadati rabb. Banyak kali lah saya ulang-ulang benda ni. Pasal benda ni terlalu banyak berlegar dalam diri kita. Kalau sekiranya kita tak duduk mengaji kenal diri, kenal Allah, benda ni akan banyak berlegar dalam diri kita. Kita duduk dalam syirik, kejap syirik. Berulang kali kita buat syirik. Ya, sebab kita angkat barang ni, kita rasa kita pun dah syirik dah. Kita rasa ada dua, ada Allah, ada kita. Allah ada kudrat, kita pun ada kudrat. Allah ada kehendak, kita pun ada kehendak. Susah lah macam tu. Susah, kita kena tempuh jalan Allah. Allah bagi senang. Saya pun gitu, tak mampu. Tapi kita nakkan kepada Allah, Allah akan mudahkan dalam susah tu. Kita tak ada apa, fakir kita. Fakir tahu tak? Fakir maknanya orang dah betul-betul dalam COVID ni tak boleh nak makan. Orang kata letak kain putih apa? Bendera putih. Ibaratnya gitulah. Bersungguh-sungguhnya macam orang berdoa. Orang ni miskin, duduk tepi jalan, orang lalu lalang, tapi dia miskin betul, fakir. Dia duduk tak ada minta apa-apa. Orang tengok pun macam dia ni sekadar compat-camping miskin gitu je, dia tak ada minta. Tapi kalau minta, ya Allah, tolonglah aku tak makan hari ni, tolonglah tuan-tuan, ni hari anak saya nak makan pun tak dapat. Kita angkat tangan betul-betul sungguh-sungguh cakap. Orang bagi tak? Bagi. Jadi kita di hadapan Allah begitu, ya Allah, aku ni fakir, tolonglah ya Allah, pimpinlah hidup aku 24 jam, aku nak Engkau yang pimpin. Ya Allah, Tuhan, kita angkat tangan betul-betul sampai sebut sungguh-sungguh kita ni mengaku kita fakir. Janganlah ya Allah, aku ni memang tak tahu apa benda ya Allah, bergerak pun Kau yang bagi, hidup Engkau punya semua ya Allah, penglihatan. So tolonglah ya Allah, tolong aku minta ya Allah, tolong Kau jagalah, Engkau yang susun aku ya Allah, aku tak tahu apa benda, semua Engkau punya ya Allah. Jangan biarkan aku yang merasa semua tu. Sekelip mata pun sekelip jatuh, jangan biarkan Kau rasa aku punya ya Allah, tolong ya Allah, aku tak punya apa ya Allah. Wah, Allah tolong tak? Kalau sungguh-sungguh macam tu. Tapi engkau tak faham diri engkau, kata engkau boleh buat ni, engkau boleh bawa kereta pergi sana, engkau boleh bawa motor sini. Bangga pergi Thailand, pergi mana, naik motor ramai-ramai. Engkau rasa engkau. Ya Allah, tanpa engkau mendahulukan Allah, tanpa engkau mentauhidkan Allah, kau tak sedar hidup kau habis dengan azab. Kau tak sedar kau duduk dalam azab tu. Sebab kau tak rasakan Allah, azab lah tu. Kau rasa diri kau, azab lah tu. Sebab engkau dah mengaku, kata la ilaha illallah, tapi engkau tak dapat mengimani, meyakini dalam kehidupan kau apa yang kau setiap detik dan saat. Jadi itu yang mustahak kita ni sama saya, kita sama-sama dapatkan. Dan kita minta Allah tegurkan, Allah pelihara kita selalu. Kita kena mohon, menangis sungguh-sungguh, ya Allah pelihara aku, ya Allah aku tak kuat ni nak. Ni penghujung zaman lagi, akhir zaman ni banyak orang, sikit yang boleh duduk. Jadi tolonglah aku, kumpulkan aku bersama orang yang kuat dengan Kau ya Allah, tetap hati dia dengan Kau. Tolonglah tetapkan aku dengan dia ya Allah, supaya aku terus tetap saja menghasilkan yang ada hanya Engkau, yang wujud hanya Engkau ya Allah. Tetap mewahid, menombor satukan Kau dalam hidupku, merasakan kemanisan dengan Kau ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolong. Jadi setiap hari, setiap malam, tahajud kita tengah malam, kita buat gitu. Setiap malam kita buat gitu, permohonan kita tak ada lain. Itulah ibu segala permohonan. Jangan bagi ada rasa diri aku lagi. Sebab Rasulullah minta tu. Bila dapat minta tu, dapat, baru Allah akan bagi kekuatan untuk kita nak kalahkan semua. Iblis ke, Ya'juj Ma'juj ke. Hawa nafsu kita dah dapat. Ketua kebatilan, pegang ketua adalah hawa nafsu. Barulah iblis belakang kita. Tapi itu hawa nafsu kita dah tak dapat nak. Diri kita tak kita kenal, tak faham. Senanglah iblis kuncu-kuncu yang lainnya menggoda, membelai kita. Dia bawa kita lagi bertambah jauh. Jangan kita salahkan dia posisi dia gitu. Kita yang kena faham betul-betul. Jadi tak ada siapa-siapa kita nak salahkan sebenarnya. Macam Nabi Adam, dia tak salah. Walaupun iblis goda isteri dia Hawa, tetap Adam bila salah dia kata zalam. Allah Ta'ala ajar suruh mengaku. Jadi kita duduk di situ. Ini kita salahkan, inilah kenapalah aku hidup dengan akhir zaman ni.
Jangan. Semua susunan Allah, semuanya cantik. Cuma kita yang jadikan dia tak cantik. Awal zaman ke, tengah zaman ke, penghujung zaman ke, lelas zaman ke, apa pun kita tetap itu yang terbaik. Tetap Allah yang dulu dan sekarang, awal, akhir zaman tetap sama. Bila engkau betul-betul kenal dia, faham dia, engkau beruntung. Walaupun zaman awal kau tak kenal diri, tak kenal Allah, sama juga, azab juga. Penghujung zaman pun kalau kau kata huru hara keliling, tapi engkau kenal diri, kenal Allah, kau untung juga. Macam mana pun. Kau dah tahu tempat kau. Tempat kau bukan di mana-mana. Tempat kau adalah di sisi Allah. Apa di sisi Allah? Kullu man 'alaiha, semua yang ada binasa, tempat-tempat semua binasa, dan yang tetap adalah wa yabqa, yang tu kita duduk kat situ. Tu tadi. Dia tidak bertempat, tetapi dia meliputi atas segala. Kalau kata tak bertempat, Allah tak ada tempat. Bukan tak ada tempat, meliputi. Faham tak? Saya dah cerita tu air. Macam mana Nur Muhammad ni dia duduk kat mana? Janganlah kau cari. Ini sekalian alam ni. Sekalian alam. Semua ada. Dua mampus surga semua dalam tu. Sekalian alam tu tadi Nur Muhammad aja. Kau nak cari mana? Kau nak cari buat apa? Kau nak dia duduk sini. Dia dah meliputi sekalian alam. Itu baru sifat Allah Nur Muhammad tu. Meliputi. Belum Allahnya lagi. Kau tak payah carilah. Cukup Nur Muhammad kau kenal, kau tahulah Allah tu macam mana dah. Sebab Nur Muhammad ni mentajalikan hak dia sekali-kali, iaitu dia meliputi. Kau pergi mana pun tetap Nur Muhammad. Kau jadi macam mana pun, si awal-awal semua terjadi Nur Muhammad yang aku jadikan dulu. Baru jadi lain. Kau nak cari kat mana Nur Muhammad? Dia dah nak duduk. Dia tak duduk mana-mana, tapi dia meliputi. Sifat dia aja dah begitu. Macam mana kau nak cari zat tu? Jadi itu saya cakap tadi. Kita kena duduk kat Nur Muhammad, baru kita tahu. Nur Muhammad tadi baru lebur tadi, tak lain daripada baru kita nampak Nur Muhammad. Dulu kita duduk dalam, kita tak nampak. Sebab terlalu terang Nur Muhammad siang dalam. Jadi kita nampak benda yang disulur tu. Yang menyuluh tu Nur Muhammad, kita tak nampak. Bila kita dah dibagi Allah, kenal diri, kenal Allah, baru kita duduk kat Nur Muhammad tu, lebur kat Nur Muhammad. Baru kita nampak yang semua Allah Ta'ala punya, daripada Nur Muhammad punya terjadi. Yang hak ke yang batil tu daripada sifat-sifat dia tadi. Maka dia yang menciptakan segala itu. Itu tempat rahsia tu tadi yang ada pada dalam diri kita. Yang kalau kita tak jumpa tu, kita akan berada di dalam innal insana lafil masa kita habis hidup kita dengan kerugian. Sebab apa? Kita tak merasakan yang ada hanya Allah aja. Rugilah kita. Tapi yang untungnya orang yang Rasulullah kata, orang yang sentiasa merasakan manis dengan Allah, itulah orang yang manis, yang hidupnya bahagia, yang tenang, yang tak ada pahit. Dia tetap rasakan Allah, diri dia pun tak ada. Dia rasakan manis. Ya Allah tadi. Punya Allah Ta'ala punya keadaan sentiasa maha sempurna. Maha sempurna ni makna dia tak ada kerisauan dengan ni COVID ke ni orang ni. Allah Ta'ala tak ada rasa kerisauan. Tapi Allah Ta'ala kata dia ni akan turunkan murka lah, marah. Itu sifat-sifat dia. Dirinya tu tadi tak. Itu sifat dia tu menunjukkan untuk memahami, memberi faham kepada kita. Adanya neraka, adanya surga, adanya azab, adanya nikmat. Supaya kita faham. Kita jangan duduk antara keduanya. Duduk siapa yang mengurniakan. Kalau kita faham, ya Allah, hebatnya Engkau ya Allah. Rupanya tak ada apa kau jadikan ni, kau tak ada kerunsingan ya Allah. Kau tak ada kerisauan langsung ya Allah. Kami yang risau dia ni, padahal duduk dengan kau tak ada risau ya Allah. Semua kau bikin ya Allah. Semua skrip kau iblis ke apa pun nak jadi begini. Semua dalam pengetahuan kau dah ada dah. Siapa masuk surga, siapa masuk neraka, semua dah ada lah. Tak ada apa-apa risau Allah Ta'ala. Sempurna, maha sempurnanya kau. Jadi kita nak duduk situ. Masalah kita tak dapat kenal diri kita, tak dapat kenal Allah, kita tak dapat duduk situ. Tu yang risau ni. Yang risaunya
Kita tak kenal Allah, tak kenal diri. Jadi kita sentiasa berada di dalam kemurkaan Allah. Ibaratnya gitu. Sebab Allah nak kita selalu dengan dia, kita tak nak. Maknanya kita yang tak nak. Itulah dia. Masalahnya bukan salah siapa-siapa, salah diri kita sendiri. Jadi itu cepatlah pulang kepada Allah. Cepat. Allah ni sentiasa tunggu sampai bila-bila selagi kita hidup. Tunggu kita ni. Dihantarnya kenderaan dia bernama Nur. Laqad ja'akum. Sampai naik kenderaan tu, kau untunglah. Kenderaan Muhammad dalam diri kau, rahsia aku tu. Kau naik situ pasti kau selamat. Tapi sekarang aku dah menunggu terlampau lama. Aku tetap tunggu. Jangan sampai nyawa kau dah habis, engkau nak minta tolong. Jadi ada lagi peluang. Cepat. Kita tak tahu kejap lagi, besok, lusa, nyawa kita apa akan jadi depan. Yang pentingnya ke depan kita ni makin akan